Batu Gajah selepas Menteri menjawab. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya tidak akan berucap panjang, tapi lebih kepada menjurus satu perkara spesifik ya. Datuk Yang Pertua, di bawah rang undang-undang ini ada bahagian 8 ya, yang memperuntukkan perlakuan, perniagaan dan perlindungan pengguna ya. Dan saya tertarik dengan satu perkara itu 126 ya, di mana ia memperuntukkan skim ombudsman kewangannya. Datuk Yang di-Pertua, saya ingin tahu daripada Yang Berhormat Menteri ya, apakah perbezaan ombudsman ini dengan Biro Pengantaraan Kewangannya yang sedia ada di bawah Bank Negara? Sebab saya membaca ia ombudsman ini juga adalah satu mekanisme untuk menyelesaikan pertikaiannya di antara pengguna kewangan dengan institusi atau pemberi perkhidmatan kewangan tersebut. Mungkin pihak menteri boleh berjelaskan perbezaannya. Perkara satu ya. Perkara kedua adalah saya nak tahu ya, berapa serius ya aduannya yang dikemukakan oleh orang ramai atau pengguna kewangannya terhadap institusi kewangan yang sedia ada ya. Aduan-aduannya dan jenis aduannya. Dan saya ingin menarik perhatian kepada Yang Berhormat Menteri ya, berkenaan penipuannya melalui panggilan telefonnya. Sebab saya pernah bangkitkan perkara ini di mana individu menerima panggilan dari kononnya dari satu bank, contohnya saya bagi bank A, yang memaklumkan pengguna bahawa nombor akaun beliau berhutang atau telah menggunakan kad kredit berjumlah sedemikian banyak, contohnya 8,000, di mana lepas tu pengguna mengatakan saya tidak mempunyai kad kredit sedemikian, dan pemanggil tu akan meminta dia menghubungi Bank Negara dan memberi nombor telefon Bank Negara tersebut. Tapi apabila pengguna menghubungi nombor tersebut yang diberi, sebenarnya itu bukan nombor Bank Negara yang sebenarnya. Saya pernah menghubungi nombor palsu tersebut, tapi ia memang rupa Bank Negara punya nombor. Sebab apabila menghubungi nombor palsu diberi tersebut, dia akan mengatakan thank you for calling Bank Negara. Mesin yang menjawab tu memang benar, seolah-olahnya benar itu adalah talian Bank Negara. Sebab sekarang tu sangat mudah, apabila diberi nombor kita akan terus menghubungi, sebab kita tidak tahu yang pemanggil tersebut adalah penipu ya. Dan nombor palsu yang diberi itu nombor palsu Bank Negara tentulah. Dan apabila sampai ke talian palsu nombor Bank Negara, orang yang menjawab akan memaklumkan, memberi arahan ya apakah yang perlu dilaksanakan, memandangkan nombor maklumatnya telah disalahgunakan, dan akhirnya mengarahkan pengguna pergi ke mesin ATM dan menekan butang-butang tertentu kononnya untuk menghentikan sebarang transaksi. Tapi rupa-rupa akhirnya saya ada satu kes, saya bagi contoh di mana kejadian sedemikian, di mana pengadu memaklumkan saya diminta oleh wakil palsu Bank Negara untuk menekan butang di ATM. Lepas tu rupa-rupanya adalah untuk membuka kemudahan internet banking dan mendaftar maklumat panggilan nombor telefon penipu tersebut, di mana boleh memohon tag boleh membuat transaksi melalui internet ya. Jadi saya bagi contoh maklumat di mana ia melibatkan pengadu bernama Cilaimo ya. Aduan telah dikemukakan kepada Biro Pengantaraan Kewangan, tapi sehingga hari ini masih tidak berjaya mendapatkan sebarang maklum balas. Jadi dalam situasi seperti tadi saya katakan, situasi tersebut, saya rasa
tadi contoh yang saya beri, pengguna adalah seorang berpendidikan, dia dah membaca, tapi apabila diarahkan pergi ke mesin ATM, dia telah diminta untuk menekan butang-butang tertentu yang merupakan pembukaan kemudahan internet bankingnya. Yang bukan seperti biasa yang kita boleh tahu apa butang yang kita tekan, kita tahu ini adalah untuk tujuan apa. Tapi seolah-olah beliau telah dikelirukan. Jadi ini telah menimbulkan situasi di mana tanda tanya apakah sistem pembangkang kita di ATM ini telah adalah selamat atau apakah telah dengan izinnya ditembusi, telah di mana apabila pengguna telah diarah oleh penipu menekan di ATM, dia pun tidak tahu itu sebenarnya untuk membuka kemudahan internet dan juga pendaftaran tertentu ya untuk membolehkan penipu tersebut untuk membuat pembinaan kewangan yang melalui internet banking tersebut. Dan saya bagi contoh Cilai Moi ini di mana arahan telah diberi, internet banking dibuka tanpa disedarinya. Selepas itu dalam masa 15 minit Datuk Yang Dipertua kes saya ini telah dipindah keluar wangnya sebanyak RM9,000 dan hari keesokan RM9,000 lagi telah dikeluarkan. Jadi ini pengguna tanya, tidakkah bank mengenal pasti dia adalah pemegang akaun bank tersebut dah lebih 12 tahun, di mana segala urusannya adalah melalui cek satu, tidak membuat pengeluaran melebihi RM3,000, dan penipu tersebut telah menggunakan kemudahan internet banking untuk membuat pindahan, membolehkan pengeluaran melalui internet satu, kedua melebihi limit, menambah limit pengeluaran seharian tersebut. Jadi pengguna kata bank sepatutnya mengenal pasti apabila sangat aneh di mesin ATM membuat internet, membuka internet, kemudahan internet banking dalam masa 15 minit membuat pengeluaran begitu banyak. Jadi mereka kata, pengguna kata sepatutnya bank boleh track ya satu. Ini mungkin pengguna telah terperangkap ya dengan scam sedemikian satu. Kedua, mesti ada satu safety net di mana bank boleh cek kebiasaannya pengguna ini tidak mengeluarkan wang melebihi jumlah tertentu. Lepas tu dia mempunyai rekod nombor telefon pengguna ini. Jadi boleh tally ya dengan, boleh bandingkan nombor yang didaftarkan untuk pembukaan internet banking itu berbeza. Jadi jika ada safety net sedemikian, pengguna tidak akan ya tertipu ya. Tadi saya kata ia seolah-olah memang benar bahawa panggilan itu rujuk ke bank negara. Tadi saya kata rupa-rupanya adalah bank negara yang palsu. Jadi dalam situasi, saya rasa kes ini telah banyak berlaku. Telah banyak berlaku dan masih berlaku. Tadi saya buat internet search. Masih berlaku. Tahun ini masih berlaku. Jadi saya rasa pihak kementerian boleh memaklumkan apakah tindakan ada diambil. Bagaimanakah institusi kewangan atau ombudsman yang akan ditubuh, yang diadakan dalam peruntukan ini atau Biro Pengantaran Kewangan ini memberi perlindungan kepada pengguna atau mengarahkan berapa kes di mana Biro ini ada mengarahkan bank dalam kes sedemikian untuk membayar balik kerugian kepada pengguna ini. Sebab saya rasa telah wujud kelemahannya dalam sistem tersebut mengakibatkan sebab pengguna tidak memberitahu penipu ini adalah nombor password saya. Dia tidak mendedahkan nombor password dia, tapi sebenarnya telah diarahkan ke ATM, telah menekan butang tertentu, mengakibatkan internet kemudahan internet banking dibuka dan seterusnya transaksi dilaksanakan oleh penipu tersebut. Jadi dalam situasi ini saya juga ingin tahu berapakah aduan pernah dikemukakan dan jumlah kerugiannya dalam kes-kes sedemikiannya. Saya haraplah pihak
Menteri boleh bantu saya berkenaan kes yang saya bangkitkan melibatkan pengguna bernama Chilai Moy. Saya boleh bagi maklumat lebih teliti sebab banyak surat telah dihantar tapi tidak mendapat satu keputusan. Terima kasih, Datuk Menteri.